sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha pelangaya. Baiklah, kini tibalah masanya untuk saya dan rakan-rakan seperjuangan untuk membentangkan tugasan yang seterusnya, iaitu budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah. Baik, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Nik Izzah binti Nik Faisal Amir. Seterusnya rakan seperjuangan saya Amar Zikri bin Nur Sadi dan akhir sekali adalah Nurul Janah binti Uthman. Kami akan membentangkan tugasan ini. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Setiap amalan yang dilakukan merupakan budaya hidup sesebuah masyarakat yang merangkumi seluruh aspek kehidupannya seperti bahasa, kepercayaan, adat istiadat, sistem politik, kesenian, kesusasteraan serta nilai etika masyarakat. Amalan budaya dalam masyarakat bersifat dinamik, iaitu boleh berubah seiring dengan peredaran masa sehingga mampu membuka peluang kepada pengaruh-pengaruh luar ruang budaya masyarakat untuk meresap ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Maka terwujudlah alam Melayu yang kaya dengan adat budaya yang unik kerana dihiasi dengan pelbagai pengaruh. Bermula dengan animisme, Hindu, Buddha dan diakhiri dengan Islam. Ketiga-tiga pengaruh ini mempengaruhi adat resam, bahasa, tutur kata, gaya hidup serta strata sosial masyarakat Melayu di Nusantara sekaligus merubah sistem kepercayaan mereka. Baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, saya Nurul Janah akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Sebelum kedatangan mana-mana pengaruh asing ke Tanah Melayu, sebenarnya Tanah Melayu telah didiami oleh masyarakat Melayu purba. Jadi, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang masyarakat Melayu purba ini. Sebelum kedatangan pengaruh asing ke alam Melayu, dikatakan telah berlakunya penghijrahan kelompok manusia ke Tanah Melayu. Terdapat dua pendapat oleh para sarjana ataupun tokoh-tokoh sejarawan. Yang pertama ialah teori Yunan dan yang kedua ialah teori Nusantara. Pertama sekali saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang teori Yunan ini. Berdasarkan teori ini, para sarjana berpendapat bahawa masyarakat Melayu berasal daripada Yunan menerusi tiga gelombang, iaitu perpindahan ras Negrito, Melayu Proto dan Melayu Dutro. Ketiga ras ataupun etnik ini dikatakan merupakan kelompok pertama yang mendiami Tanah Melayu. Penghijrahan ketiga-tiga kelompok ini telah dilakukan secara beransur-ansur dan melalui pelbagai laluan, antaranya Lautan Hindi, Lautan Cina serta Tanah Semenanjung. Manakala, menerusi teori Nusantara pula, para sarjana berpandangan bahawa masyarakat Melayu sememangnya berasal daripada Nusantara. Hal ini dikatakan begitu disebabkan oleh penemuan manusia kuno yang terdapat di Pulau Jawa, iaitu Homo wajakensis dan Homo solenensis yang merupakan asas keturunan Melayu. Sebelum kedatangan pengaruh asing ini, masyarakat Melayu purba sememangnya mempunyai budaya mereka yang tersendiri. Kita boleh lihat melalui pelbagai aspek, antaranya ialah dari aspek bahasa. Masyarakat Melayu purba telah menggunakan bahasa Melayu purba ataupun dikenali sebagai bahasa Melayu purba yang dituturkan oleh peneroka Austronesia awal di rantau ini. Peneroka Austronesia tersebut merujuk kepada kelompok manusia pertama, iaitu ras Negrito, Melayu Proto dan Melayu Dutro. Bahasa moyangnya iaitu bahasa Proto-Melayu Polinesia yang berasal daripada bahasa Austronesia purba. Bahasa ini dikatakan bahasa Melayu asli yang tidak dipengaruhi oleh bahasa ataupun pengaruh asing yang lain. Seterusnya, dari aspek tulisan pula, masyarakat Melayu purba menggunakan tulisan rencong, iaitu tulisan Melayu asli tanpa dipengaruhi oleh Sanskrit. Aksara rencong ini merupakan huruf-huruf Melayu asli yang digunakan oleh orang-orang Melayu pada zaman kuno dalam sistem penulisan bahasa Melayu purba.
tulisan ini dikatakan tulisan Melayu pertama asli tanpa dipengaruhi oleh bahasa yang lain seperti bahasa Sanskrit dari agama Hindu-Buddha. Seterusnya, dari aspek ekonomi pula, masyarakat Melayu purba sememangnya bergantung kepada hasil alam semula jadi. Jadi, mereka banyak melakukan aktiviti seperti aktiviti bercucuk tanam dan aktiviti berburu binatang. Aktiviti-aktiviti ini mereka lakukan untuk menjadikan sara hidup mereka. Melayu Proto pula dikatakan tinggal di pesisir pantai telah menjalankan aktiviti perdagangan. Mereka kemudiannya telah menjadi kelompok Melayu Jutro yang mempunyai peradaban yang lebih maju berbanding ras yang lain. Baiklah, seterusnya dari aspek sistem sosial pula. Umum mengetahui bahawa masyarakat Melayu purba terdahulu lebih suka hidup secara nomad ataupun berpindah randah. Namun, kelompok Melayu Jutro yang mempunyai peradaban yang lebih tinggi lebih suka ataupun memilih untuk hidup secara berkelompok. Jadi, mereka akan memilih seorang ketua ataupun pemimpin. Ketua ini berfungsi sebagai ketua pemerintahan dan ketua agama. Selain itu, dari aspek kepercayaan pula, masyarakat Melayu purba telah mengamalkan sistem kepercayaan primitif iaitu animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ni merujuk kepada kepercayaan yang mempercayai bahawa setiap benda mempunyai jiwa, roh, semangat ataupun perkara gaib di dalamnya. Terakhir sekali, aspek kesenian. Walaupun masyarakat Melayu purba ini mempunyai peradaban ataupun zaman yang lebih mundur berbanding zaman kini, namun telah dijumpai kesenian ataupun budaya seni seperti penemuan seni lukisan gua dan artifak pada zaman dahulu. Seni lukisan gua tersebut didapati menceritakan tentang kehidupan seharian mereka seperti pengembaraan dan perburuan. Selain itu, artifak seperti senjata dan alat perkakas juga digunakan oleh masyarakat Melayu purba pada suatu ketika dahulu, terutamanya yang dikatakan berasal daripada zaman logam iaitu Melayu Jutro. Pada masyarakat Hindu-Buddha terlebih dahulu. Hindu-Buddha berasal daripada India dan mulai muncul di Nusantara seawal kurun ketiga sebelum Masihi. Agama Buddha adalah ilham daripada pokok Bodhi dan diasas oleh Siddhartha Gautama. Manakala agama Hindu adalah agama yang dibentuk hasil evolusi tamadun lembah Indus. Ini menurut Nur Azuki Yusof pada 2015. Baiklah, Hindu-Buddha ni sebenarnya adalah dua agama yang berasal daripada India. Kedua-duanya adalah berasal daripada India yang bermula dengan Hindu terlebih dahulu, kemudiannya muncul Buddha. Baiklah, yang pertama sekali kita pergi kepada sosiopolitik iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Hindu-Buddha. Baik, mereka mengamalkan sistem beraja yang mana pada dahulu kala Nusantara ini pada awalnya pemerintahannya diterajui oleh seorang ketua. Ketualah yang memerintah segala perkara. Tetapi kemudiannya apabila munculnya Hindu-Buddha, maka berubahlah kepada sistem beraja iaitu raja yang mentadbir segala perkara yang ada di sesebuah negara. Jadi sistem beraja ini mereka mengamalkan sistem kasta iaitu raja berada di puncak pemerintahan, diikuti dengan kerabat diraja, diikuti dengan pembesar termasuk Brahmin, rakyat dan akhir sekali adalah hamba. Hamba berada di bawah sekali. Kemudian sistem pemerintahan pada ketika itu adalah raja berkuasa mutlak yang mana muncul satu konsep iaitu Deva Raja iaitu status raja sebagai jelmaan dewa-dewa. Jadi raja ini dianggap sebagai dewa oleh rakyat-rakyatnya. Jadi perintah raja adalah undang-undang. Segala
perkara yang diucapkan oleh raja adalah undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyat. Sekiranya tidak dipatuhi, maka rakyat akan berhadapan dengan musibah-musibah tertentu. Jadi, pemerintahan raja pada ketika itu adalah meliputi pentadbiran, ketenteraan, hubungan luar dan khazanah negara. Seterusnya, raja dibantu oleh pembesar. Jadi, setiap daerah ini diketuai oleh seorang pembesar ataupun gubernur. Jadi, pembesar-pembesar ini adalah dari kalangan pegawai tentera dan hakim yang akan membantu raja untuk mentadbir tempat-tempat tertentu, kawasan-kawasan yang diketuai. Seterusnya, golongan Brahmin mengukuhkan kedudukan raja. Jadi golongan Brahmin, siapa itu Brahmin? Brahmin itu adalah golongan pendeta, golongan orang kuat agama. Jadi golongan Brahmin ni yang akan menguruskan adat istiadat pertabalan diraja. Kenapa adat istiadat ini dilakukan? Okey, adat istiadat pertabalan diraja ini dilaksanakan bertujuan untuk membezakan status raja dan juga rakyat. Raja berada di peringkat yang tertinggi dalam sistem kasta. Berbeza dengan rakyat yang mana rakyat berada di peringkat yang bawah daripada raja, kerana raja adalah yang peringkat yang tertinggi. Jadi untuk membezakan status mereka, maka pertabalan ini dilaksanakan. Seterusnya, upacara keagamaan dilaksanakan untuk menjadikan raja berperibadi luhur, suci dan juga kudus. Jadi, pertabalan diraja ini adalah untuk menjadikan mereka ni lain daripada yang lain. Mereka bersifat deva raja, mereka bersifat dewa. Jadi, mereka perlu ada sifat luhur, suci dan juga kudus. Seterusnya, penggunaan alat-alat kebesaran diraja, yang mana perkara ini masih ada sampai ke kini. Jadi, alat kebesaran adalah alatan yang menjadi lambang kekuasaan, kedaulatan, keabsahan sesebuah institusi diraja. Jadi alat-alat ini digunakan dalam istiadat pertabalan raja dan istiadat rasmi, yang mana saya katakan tadi digunakan sehingga sekarang. Maka contoh-contohnya adalah cok mohor, tombak diraja dan sebagainya. Jadi seterusnya kita pergi kepada sistem kepercayaan dan juga pemikiran. Jadi sistem ini masih lagi diamalkan sehingga kini. Antaranya adalah hukum karma, yang mana hukum karma ni merupakan hukum daripada agama Hindu. Ia merupakan hukum alam, iaitu balasan kembali terhadap perbuatan sendiri. Maksudnya di sini adalah sekiranya kita buat baik, kita akan dibalas baik. Sekiranya kita buat jahat, kita akan dibalas jahat. Kembali balik kepada diri sendiri. Jadi hukum karma ni Hindu menekankan penganutnya untuk sering berbuat baik sesama makhluk. Kenapa? Kerana mereka tidak menginginkan perkara jahat, iaitu perkara negatif yang mereka lakukan, kembali kepada diri mereka sendiri. Maka mereka digalakkan untuk berbuat baik agar perkara yang baik itu berbalik kepada diri sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada sistem kasta. Yang mana sistem kasta ini adalah membezakan golongan atasan dan juga bawahan. Jadi, kepercayaan mereka adalah membezakan gagasan kesucian dan juga kekotoran. Peringkat yang teratas sekali seperti yang saya katakan tadi adalah raja, dan juga peringkat yang terbawah sekali adalah hamba. Maka peringkat atas dilihat sebagai peringkat yang paling suci. Raja bersifat sangat suci, manakala bawahan iaitu hamba dilihat kotor. Maka di situ terhasillah satu pemikiran yang mana kasta rendah dilarang memasuki kuil, sekolah dan kawasan kediaman kasta tinggi, yang mana hamba-hamba ini tidak boleh menjejakkan kaki ke dalam kawasan-kawasan kasta tinggi seperti kuil, sekolah, kawasan kediaman dan sebagainya. Jika dilihat, perkara ini masih diamalkan sehingga kini. Seterusnya, kepercayaan kehidupan selepas mati. Ini menurut agama Buddha, yang mana mereka meletakkan kepercayaan kepada roh dan kehidupan selepas mati. Jadi, perkara ini telah mewujudkan satu pemikiran yang mana setiap pengikutnya perlu melakukan ajaran dan nilai baik yang dibawa, kerana perkara-perkara ini akan berbalik kepada diri mereka sendiri apabila mereka hidup selepas kematian mereka. Seterusnya kita pergi kepada sistem bahasa dan penulisan. Ini bagi bahasa Melayu tua. Jadi bahasa Melayu tua ini wujud pada kurun ke-7 sehingga kurun ke-14 Masihi, yang mana sistem penulisan ini adalah berasaskan skrip Pallava.
sistem ini dipengaruhi bahasa Sanskrit yang berasal daripada India, dan perkataan-perkataan yang wujud dalam sistem bahasa ini adalah berkait dengan ritual dan juga amalan agama Hindu-Buddha. Jadi contoh-contoh perkataan yang digunakan, yang masih digunakan sehingga kini adalah dewa, bidadari, dosa, pahala, duka, suka dan lain-lain. Jadi contoh-contoh perkataan ini masih lagi digunakan pakai dalam masyarakat Melayu sekarang. Masih lagi ada. Jadi kita menggunakan berdasarkan bahasa Melayu tua ini. Begitu juga dengan sistem bahasa dan penulisan bagi penyerapan kosakata Buddha. Orang Hokkien adalah orang Buddha yang terawal berada di tanah Melayu. Jadi, bahasa-bahasa ini kita pinjam daripada orang Buddha. Jadi, kata pinjaman bahasa Melayu mengekalkan bunyi bahasa Cina. Kita pinjam bahasa Cina itu, lepas tu kita kekalkan bunyi, tapi kita tukar ejaan dia, kita ubah ejaan, tapi kekalkan bunyi dalam bahasa Cina. Maka, ada kalanya kata pinjaman ini makna asalnya adalah bahasa Cina kita kekalkan, tetapi ada juga mengalami perubahan makna. Maksudnya di sini ada kalanya maksud bahasa Cina itu adalah kekal, tapi ada kalanya juga mengalami perubahan makna, tapi bunyi bahasa Cina itu masih dikekalkan. Bahasa pinjaman ini diserap daripada bahasa Hokkien Selatan, iaitu Fujian Selatan. Jadi contoh perkataan-perkataan yang digunakan termasuklah bihun, kuitiau, teko, loteng, sampan dan lain-lain, yang mana perkataan-perkataan ini masih lagi digunakan sehingga kini dan juga merupakan pengaruh agama Buddha yang diterapkan dalam masyarakat Melayu sehingga kini. Daripada sistem kesenian. Jadi terdapat banyak pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem kesenian, antaranya candi, ukiran, wayang kulit dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada candi terlebih dahulu. Kewujudan candi terdapat dua, iaitu candi Hindu dan juga candi Buddha. Candi Hindu adalah berfungsi sebagai makam, manakala candi Buddha berfungsi sebagai tempat pemujaan ataupun peribadat. Jadi dua fungsi ini adalah berbeza-beza mengikut agama. Jadi kita boleh nampak bukti-bukti candi ini yang masih ada sehingga sekarang adalah kompleks keagamaan. Jadi contohnya candi Lembah Bujang di Kedah dan juga Borobudur di Jawa dan Candi Muara. Seterusnya kita pergi kepada kewujudan ukiran. Jadi pengaruh Hindu-Buddha telah mendatangkan ukiran-ukiran yang cantik dan banyak, contohnya ukiran motif flora dan juga fauna, motif berunsurkan legenda, lebih kepada naga, manusia ataupun watak-watak yang daripada unsur peristiwa sejarah. Itu merupakan legenda. Manakala motif geometri ini dia lebih kepada melambangkan usia ataupun kemewahan sesebuah masyarakat ketika itu. Jadi kita boleh tengok bukti-bukti ukiran-ukiran ini adalah berdasarkan kompleks istana kerajaan Melayu, iaitu ukiran di Istana Raja pada era Sailendara, Sriwijaya dan juga Majapahit. Tapi ukiran-ukiran ini terdapat pada patung-patung dewa yang menjadi hiasan utama dalam pembinaan istana tersebut. Seterusnya kita pergi kepada wayang kulit. Sumbernya adalah karya sastra Mahabharata dan juga Ramayana, yang mana dia menceritakan kisah-kisah sejarah terdahulu. Pertunjukan wayang kulit ini adalah terkandung banyak nilai untuk mendidik, sehingga kini masih digunakan wayang kulit, terutamanya di Kelantan. Seterusnya kita pergi kepada sistem ekonomi Hindu, antaranya pekerjaan setara. Jadi disebabkan sistem kasta, maka rakyat mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya. Jadi rakyat sukar menaik taraf kehidupan mereka. Maka dengan itu, maka terwujudlah bayaran ufti. Jadi rakyat strata bawahan, iaitu nelayan dan juga petani, perlu membayar ufti kepada pegawai raja. Ufti berbentuk emas atau cukai hasil pekerjaan mereka. Ufti dulu kini telah berubah dan dia lebih kepada cukai, yang mana setiap pekerjaan, untuk kasih adil semuanya, setiap pekerjaan perlu membayar cukai. Jadi pengaruh sistem ekonomi Hindu ni telah mewujudkan cukai hasil pekerjaan kepada kerajaan. Seterusnya dunia perniagaan. Jadi
Zaman Hindu merupakan zaman pusat perdagangan mula muncul. Jadi, penghasilan mata wang juga mulai wujud dan digunakan untuk membuat transaksi jual beli oleh masyarakat. Maka bermula dengan era ini, mata wang mulai berleluasa dan digunakan sehingga kini. Wujudlah mata wang RM1 dan sebagainya untuk menjadi transaksi jual beli. Maka di sinilah pengaruh ekonomi Hindu tu tersebar luas dan digunakan sehingga kini dalam masyarakat Melayu kita. Seterusnya kita pergi kepada adat resam budaya. Budaya Buddha lah. Jadi terdapat banyak antaranya pemberian ampau. Jadi asalnya pemberian ampau ni adalah warga tua mengamalkan Yasui Qian, iaitu menguntai shilling dengan benang warna merah kerana mempercayai mampu melindungi orang tua daripada keuzuran dan kematian. Jadi setelah itu berubah menjadi sampul merah moden setelah wujud mesin pencetakan tujuan membawa tuah. Maka di sini pada dulu-dulunya mereka mengamalkan shilling dibaluti dengan benang warna merah untuk melindungi orang-orang tua daripada keuzuran dan juga kematian. Itu membawa tuah jugalah. Setelah wujudnya mesin percetakan, maka terwujudlah sampul merah. Mereka tukarkan daripada benang merah itu kepada sampul merah. Jadi pemberian ampau adalah daripada golongan orang yang sudah berkahwin kepada golongan bujang. Jadi amalan ini diterima dalam masyarakat Melayu dan diguna pakai dan diolah menjadi sampul warna hijau dan dikatakan sebagai duit raya. Duit raya ingat untuk memberi keseronokan kepada orang yang menerima. Seterusnya, permainan mercun. Jadi asalnya permainan mercun ini adalah membakar mercun bertujuan untuk mengusir sejenis binatang bayangan yang membawa nasib buruk yang dinamakan nian. Seterusnya, penyalaan mercun ini menghasilkan letupan yang memekakkan yang dipercayai mengusir roh-roh jahat. Jadi, mercun ni mengikut budaya Buddha, mereka percaya yang dapat menghalau roh-roh jahat ataupun dapat menghalau nasib buruk, iaitu nian lah. Penyalaan mercun ni juga melambangkan peristiwa yang ria. Jadi, amalan ini diambil oleh masyarakat Melayu kerana peristiwa yang ria ini. Dia mendatangkan keseronokan. Jadi, orang Melayu ni dia ambil budaya Buddha ini dan dijadikan dalam budaya mereka kerana ia bertujuan untuk berseronok ataupun untuk memeriahkan sambutan Hari Raya. Selepas kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Tanah Melayu, para sarjana berpendapat bahawa wujudnya ataupun datangnya pengaruh Arab Islam ke Tanah Melayu selepas itu. Jadi, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut sebelum kedatangan pengaruh Arab Islam terhadap Tanah Melayu. Sebelum kedatangan pengaruh Arab Islam, masyarakat Melayu di Tanah Melayu masih mengalami asimilasi daripada budaya Hindu-Buddha yang dibawa oleh golongan Kshatriya, Vaishya dan Brahmin. Budaya mereka ini sebenarnya telah bertapak kukuh selama berabad-abad lamanya. Kita boleh lihat dari pelbagai aspek bahawa budaya masyarakat Melayu masih mengekalkan ataupun mengamalkan pengaruh Hindu-Buddha sebelum kedatangannya pengaruh Arab Islam. Yang pertama dari aspek politik. Dari aspek politik, iaitu sistem pemerintahan, raja masih dianggap sebagai Deva Raja, iaitu bayangan Tuhan. Jadi, mereka ini mempunyai kuasa mutlak dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan. Mereka juga dibantu oleh golongan bangsawan, pembesar dan ahli agama. Dari aspek ekonomi pula, masyarakat Melayu masih terikat dengan sistem kasta. Jadi, golongan bawahan hanya mampu mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya. Justeru, golongan bawahan terutamanya tidak mampu meningkatkan tahap kehidupan mereka ke tahap yang lebih tinggi kerana terikat dengan status sosial. Rakyat seperti petani dan nelayan terpaksa membayar ufti berbentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja. Dari aspek kepercayaan dan agama pula, disebabkan oleh pengaruh agama Hindu-Buddha sebelumnya, jadi penyebaran agama Hindu-Buddha telah tersebar luas
ke tanah Melayu. Kebanyakan rakyat dan raja telah memeluk agama Hindu-Buddha ini. Penyebaran agama Hindu-Buddha telah bertumpu pada golongan atasan dan menumpukan selok-belok upacara agama. Jadi, pengaruh agama Hindu-Buddha sangat kuat dalam kalangan masyarakat tanah Melayu. Bukan itu sahaja, dari aspek bahasa pula dapat dilihat bahawa masyarakat tanah Melayu menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini dikatakan mempunyai pengaruh daripada bahasa Sanskrit yang dibawa daripada pengaruh Hindu-Buddha. Bahasa Sanskrit ataupun bahasa Melayu kuno ini telah menjadi bahasa ilmu dan komunikasi di tanah Melayu antara masyarakat. Bukan itu sahaja, dari aspek kesusasteraan pula, dapat dilihat terdapatnya unsur mitos, prosa, puisi dan hikayat dalam kesusasteraan klasik. Kesusasteraan klasik yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha ini telah mempengaruhi cerita lisan di tanah Melayu, termasuklah wayang kulit. Antara kesusasteraan klasik tersebut ialah hikayat Seri Rama dan epik Ramayana yang mempunyai unsur-unsur agama Hindu-Buddha. Seterusnya, adat resam. Masyarakat Melayu sememangnya terkenal dengan adat resam dan peraturan yang telah diwarisi sejak nenek moyang sehinggalah kini. Namun sebenarnya, adat resam ini mempunyai unsur ataupun pengaruh Hindu-Buddha, kesan daripada pengaruh Hindu-Buddha sejak dahulu lagi. Pertama sekali, sebagai contoh adat melenggang perut. Adat ini merupakan suatu adat yang dijalankan ke atas seorang isteri yang telah genap 7 bulan hamil. Adat ini sebenarnya bertujuan bagi meletakkan kedudukan bayi di dalam perut di tempat yang sepatutnya, iaitu di bahagian kepala di pintu rahim. Adat ini merupakan kepercayaan animisme pada unsur gaib. Dan sebenarnya adat ini dipercayai mengandungi unsur-unsur budaya Hindu dan telah menjadi ikutan masyarakat Melayu. Seterusnya, adat berinai. Majlis berinai sebenarnya dijalankan secara berperingkat. Terdapat 3 peringkat berinai, iaitu berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Istiadat berinai pula dijalankan pada malam sebelum majlis berlangsung atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas daripada kedua-dua pihak pengantin. Corak berinai sebenarnya dikatakan mempunyai pengaruh tamadun Hindu di India. Kedua-dua adat ini menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh ataupun unsur tamadun Hindu dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Baiklah, selepas kita sudah melihat bagaimana kedatangan cara hidup pada ketika Melayu purba dan serta telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, kita akan beralih pula kepada kesan pengaruh Islam terhadap masyarakat Melayu. Jadi, pada abad ke-15 telah berlaku banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat Melayu selepas datangnya Islam ke tanah Melayu. Penguasaan tamadun Islam terhadap masyarakat Melayu telah mengatasi tamadun Hindu-Buddha, yang mana Hindu-Buddha ni seperti kita tahu telah berlaku sebelumnya kedatangan Islam lagi. Jadi pemaharuan yang jelas ialah tentang semangat persaudaraan dan perpaduan di kalangan penganutnya. Jadi kita akan lihat apakah yang akan dilihat dari aspek kesan pengaruh Islam ini. Jadi yang pertama kita akan melihat tentang politik, yang kedua budaya dan yang ketiga ekonomi. Jadi kita lihat terlebih dahulu terhadap politik, apakah yang telah dipengaruhi daripada kedatangan Islam ini. Jadi yang pertama, dari segi pemerintahan, sistem yang menganggap raja sebagai Tuhan telah bertukar kepada sultan atau ketua agama dan pentadbir. Seperti yang kita tahu ataupun kita telah dikupas oleh pembentang sebelum ini, jenis pemerintahan pada sebelum ini ataupun pada Hindu-Buddha ataupun pada zaman purba Melayu, alam Melayu, telah berlakunya sistem raja yang menganggap dirinya itu Tuhan. Jadi apabila Islam datang,
atau Islam datang di tanah Melayu, sistem tersebut telah ditukar kepada sistem yang menganggap raja itu adalah sebagai ketua agama dan pentadbir sebuah negara sahaja. Jadi kita dapat lihat bahawa raja itu bukanlah berkuasa mutlak terhadap semua aspek. Namun kedatangan Islam telah memberi penekanan tentang agama sahaja. Raja adalah berkuasa dalam agama ataupun mendidik masyarakat ataupun rakyat-rakyatnya untuk mempelajari agama dan institusi agama yang lain. Seterusnya adalah agama Islam sebagai agama rasmi. Agama rasmi tanah Melayu telah menjadi agama Islam. Dan kedua, berlaku perubahan yang mana bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Islam sebagai agama rasmi. Di sini kita dapat lihat bahawa apabila kedatangan Islam di tanah Melayu, keseluruhan ataupun majoriti daripada masyarakat Melayu pada ketika itu telah menganut agama Islam. Jadi, agama Islam telah menjadi agama rasmi untuk tanah Melayu, manakala bahasa Melayu pula adalah bahasa di mana bahasa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Jadi, bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan dan Islam adalah agama rasmi di negara tanah Melayu. Jadi, yang ketiga ialah perubahan watak pembesar. Di mana peribadi sultan yang mementingkan ilmu menyebabkan rakyat mahu belajar ilmu agama. Hal ini dimana kerana pada ketika itu, misalnya, pemerintahlah yang paling berkuasa ataupun paling diikuti oleh semua masyarakat. Jadi, pemerintahlah yang menjadi sebagai tunjang utama sebagai perubahan masyarakatnya. Kerana masyarakat akan mengikut pembesar-pembesarnya dari semasa ke semasa. Iaitu apabila sultan ataupun raja telah belajar ilmu agama, maka masyarakat lain juga akan menurut perintah dan ataupun belajar ilmu agama juga seperti mana yang dilakukan oleh raja-raja. Terusnya adalah penubuhan institusi Islam yang mana ia bertujuan untuk melicinkan urusan pentadbiran Islam. Jadi, institusi-institusi Islam yang telah tertubuh ialah seperti institusi dakwah, pendidikan, berjual beli dan sebagainya. Seperti contohnya, pendidikan telah terdapatnya madrasah ataupun sekolah pondok untuk mengajar Islam. Dan berjual beli sepertinya kita telah adanya bank-bank Islam untuk urusan Islam ataupun yang lebih mementingkan hal-hal Islam di dalamnya. Terusnya kita akan lihat kepada perkembangan bahasa Melayu. Jadi apabila kedatangan Arab di tanah Melayu ataupun Islam di tanah Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Yang mana terdapatnya banyak sastra bahasa Melayu tentang Islam dan medium penyebaran agama Islam. Sebagai contoh, terdapat banyak sastra Islam yang mana seperti Bustanus Salatin ataupun Hikayat Amir Hamzah. Semua hikayat-hikayat ataupun cerita-cerita tentang Islam ini adalah bertujuan untuk menambahkan lagi semangat kekitaan ataupun semangat persaudaraan antara Islam supaya tidak ada perpecahan berlaku ataupun proses penyebaran Islam itu berjalan lancar. Seterusnya, lepas aspek politik telah dikupas, kita akan beralih kepada aspek sosial budaya yang mana terdapat beberapa aspek yang perlu kita tekankan, yang antaranya ialah pandangan semesta. Jadi, kedatangan Islam telah mentransformasikan sifat radikal dalam pandangan semesta bahasa Melayu kepada bertuhankan kepada Allah SWT. Seperti diterangkan tadi, selepas datangnya Islam di tanah Melayu, sistem ataupun pemikiran masyarakat tentang raja itu adalah raja ataupun dewa-dewa telah ditukarkan kepada Islam itu adalah bertuhankan Allah SWT. Jadi seterusnya kita lihat pada kesenian. Apabila antara kesenian yang telah berlaku ialah kita dapat lihat dari aspek seni bina, seni persembahan, seni tampak dan lain. Jadi seni tampak ini lebih fokuskan kepada di makam ataupun bertulisan. Boleh juga kita lihat dari segi kaligrafi Jawi itu sendiri. Yang kedua ialah seni bina yang lebih memfokuskan kepada seni bina majlis dan seni bina masjid dan perhiasannya. Yang ketiga, seni persembahan yang digunakan pakai oleh masyarakat Melayu seperti ghazal, zapin, rodat dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita dapat lihat bahawa kesenian juga telah memainkan peranan penting dalam pembaharuan yang berlaku daripada sosial budaya masyarakat Melayu, yang mana pada zaman kini juga telah masih diguna pakai kesenian-kesenian daripada Arab ataupun Islam dalam kehidupan seharian kita. Seperti contoh, banyak masjid-masjid yang telah dibina
mengikut seni bina Arab ataupun Islam. Manakala dari segi persembahan juga, zapin ataupun ghazal, rodat masih dijalankan di negara kita. Jadi inilah suatu contoh yang mana terdapat seni bina, seni tampak dan seni persembahan. Yang mana yang pertama ialah seni bina. Kita dapat lihat bahawa cara pembinaan masjid ni lah kita dapat lihat daripada pengaruh Islam lah. Yang mana yang atas ini ialah Masjid Kristal di Terengganu, dan di dalam masjid di bawah ini ialah Masjid Sri Senayan, yang mana perhiasan-perhiasannya ataupun ukiran-ukirannya adalah diambil ataupun diilhamkan daripada seni bina daripada Arab ataupun Islam. Jadi yang kedua ialah seni tampak. Bahawa seni tampak ni terdapat lihat di batu nisan ataupun makam, yang mana di batu nisan tersebut adanya kaligrafi Jawi yang kita ikut daripada seni bina ataupun seni tampak daripada Islam lah. Jadi yang kedua itu adalah seni tulisan had, yang mana kita seperti tahu seni had terdapat banyak jenis seni had, antaranya lah seperti bawah ini, dan semua tersebut adalah antara seni yang dipegiat dalam masyarakat Malaysia kini. Jadi yang ketiga adalah seni persembahan. Yang tersebut di bawah tersebut adalah seni rodat yang telah diguna pakai oleh masyarakat Melayu. Jadi seterusnya kita balik pada aspek seterusnya, iaitu dari segi kepercayaan, yang mana Islam telah mengubah pemikiran masyarakat Melayu yang dahulunya bersifat animisme dan memuja dewa-dewa kepada kepercayaan kepada Allah SWT. Yang kedua, segala cara hidup telah berubah mengikut ajaran Islam. Mana ajaran Islam ini dipandang tinggi, yang mana daripada Islam inilah masyarakat Melayu yang dulunya mungkin tidak ada berpegangan yang teguh terhadap apa-apa, daripada kedatangan Islam, masyarakat mula mempelajari sesuatu, iaitu tentang ilmu, tentang cara hidup dan sebagainya, supaya cara hidup satu masyarakat itu jadi lebih baik dan ke depan dan lebih maju. Seterusnya adalah dari segi adat. Pada dasarnya tidak wujud adat yang telah diguna pakai masyarakat Melayu dalam agama Islam. Sebaliknya, adat yang menyimpang itu diganti dengan kenduri arwah dan bacaan doa selamat. Tidak dinafikan bahawa terdapat lagi adat-adat Melayu yang telah diguna pakai ataupun masih diguna pakai dalam kehidupan mereka, seperti adat-adat yang tidak bolehlah di dalam masyarakat Melayu, seperti masyarakat melenggang perut dan sebagainya. Tetapi sepatutnya adat-adat yang Islam yang dibawa ini perlulah diikut, seperti kenduri arwah ataupun bacaan doa selamat. Jadi daripada adat-adat ini kita dapat lihatlah pembaharuan yang dibawa oleh Islam ni untuk menunjukkan kita tidak boleh menyimpang daripada landasan yang salah, manakala kita perlu mengikut ajaran yang betul, mengikut syarak yang betul yang diajar oleh kitab atau Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi seperti kita lihat pada poin yang ketiga ini ialah bacaan mentera sebelum Islam telah digantikan kepada bacaan Al-Fatihah, dan cara hidup berjalan mengikut syarak. Seterusnya, kita lihat dari segi nilai pula, bahawa kedatangan Islam telah membawa hukum-hukum ataupun peraturan yang melengkap berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti yang diterangkan tadi, bahawa selepas kedatangan Islam ini kita dapat lihat bahawa cara hidup masyarakat Melayu telah berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang mana setiap baik kehidupan itu adanya undang-undang dalam Al-Quran bahawa apa yang kita boleh buat ataupun apa yang kita tak boleh buat. Jadi undang-undang yang sesuai digunakan oleh segenap masyarakat. Jadi daripada kedatangan Islam juga telah terhapusnya sistem kasta dalam sebuah masyarakat. Ini bermaksud semua manusia di muka bumi ini adalah sama sahaja. Tiada tahap yang lain-lain. Bahawa semua boleh menikmati apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Seterusnya, dari segi bahasa, perubahan yang dinamik kepada perkembangan Islam. Bahawa yang kedua ialah bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Seperti yang terangkan tadi, bahasa Melayu telah digunakan untuk tujuan berkomunikasi dan cara untuk umat Islam menyampaikan dakwah ataupun menyebarkan agama. Dan ketiga, berlaku pencampuran bahasa Arab Melayu yang menambahkan pemaknaan kata baharu. Jadi seperti kita tahu, di bahasa Melayu juga telah meminjam beberapa perkataan daripada bahasa Arab lah untuk digunakan pakai dalam konteks penulisan ataupun lisan. Yang keempat adalah tersebarnya tulisan bahasa Jawi. Jadi pada era awalnya, Jawi adalah dipegiat digunakan dalam semua pelbagai aspek sistem ataupun
dari pelbagai aspek yang digunakan seperti surat menyurat, dalam penulisan dan sebagainya. Tetapi pada waktu kini, kita lebih menggunakan tulisan rumi. Tetapi di sekolah masih juga mengajarkan bahasa Jawi untuk pengetahuan semua masyarakat. Seterusnya dari segi perubatan, daripada kedatangan Islam telah menyebabkan lahirnya istilah-istilah baru dalam ilmu perubatan Melayu. Misalnya, tabib dikenali sebagai doktor atau pengamal perubatan, dan tib ataupun dikenali sebagai ubat, dan mujarab mujarabat adalah mujarab yang berasal daripada perkataan Arab. Jadi, daripada kedatangan Islam ni telah memberitahu kepada masyarakat bahawa kita perlu mengetepikan amalan-amalan syirik dan bertukar kepada perubatan Islam. Yang ketiga, penggunaan wafak iaitu alat yang diperbuat daripada kertas, kain, kulit dan lain-lain dengan bahasa tertentu. Terdapat juga penggunaan ulam atau jering bagi tekanan darah tinggi dan pesakit diabetes. Jadi dari segi perubatan juga terdapat banyak aspek yang kita telah serap ataupun kita ikut daripada pengaruh kedatangan Islam supaya tidak terpesong dengan agama Islam. Jadi yang seterusnya ialah dari segi makanan, Islam telah menitik beratkan keselamatan makanan demi memelihara nyawa pengguna. Jadi, pemilihan makanan tepat membantu pembinaan rohani dan jasmani yang baik. Hal ini bermaksud daripada makanan yang kita makan itulah yang akan melambangkan siapa diri kita dan apa yang akan jadi pada diri kita. Jadi, pemilihan makanan yang tepat itulah akan membentuk diri yang baik untuk diri kita supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif. Contoh makanannya yang halal untuk dan bersih dimakan adalah seperti makan yang disembelih dan makanan yang sihat untuk dimakan. Selesai dari segi aspek sosial budaya, kita beralih kepada aspek ekonomi. Jadi ada 3 aspek yang boleh diterangkan keseluruhannya. Yang pertama adalah terbentuknya Baitul Mal. Baitul Mal adalah merupakan sistem kewangan bagi orang Islam. Dan di dalam sistem Baitul Mal ini adalah dalam bentuk cukai, jizyah dan lain-lain. Digunakan untuk perbelanjaan negara. Jadi Baitul Mal ini adalah kewangan dalam aspek-aspek Islam lah, seperti cukai, jizyah dan lain-lain, dan digunakan untuk negara, bukan untuk sesuatu individu. Jadi yang kedua ialah bidang perniagaan. Orang Islam diperkenalkan dengan sistem perniagaan yang dibenarkan. Jadi sama juga seperti aspek sosial budaya, Islam juga menekankan bahawa orang Islam perlu mengikut garis panduan yang dibenarkan semasa berniaga. Yang kedua, orang Islam tidak boleh mengamalkan riba, menipu dalam perniagaan, kerana setiap titik peluh itu telah dilakukan mengikut kejujuran setiap insan, yang mana kita tidak bolehlah mengamalkan riba, menipu ataupun sebagainya untuk kepentingan diri sendiri dan menjatuhkan satu individu. Tidak boleh di bidang perniagaan. Dan akhir sekali ialah hidup saling membantu. Seperti yang diterangkan, tujuan Islam atau mempengaruhi tanah Melayu adalah kerana untuk meningkatkan semangat persaudaraan. Jadi, kedatangan Islam mengelakkan aspek bantu-membantu bagi mengelakkan kemenasiatan antara orang Islam. Jadi, apabila kita membantu dari segi kewangan misalnya ataupun makanan, kita dapat membantu kemenasiatan sesuatu kaum untuk menjadi sama seperti orang lain. Yang kedua ialah memerintahkan bayaran zakat, sedekah atau wakaf, dan bertujuan untuk mewujudkan semangat persaudaraan dalam kalangan orang Islam. Jadi, daripada ketiga-tiga proses yang telah berlaku tentang pengaruh ke tanah Melayu, kita dapat simpulkan bahawa kehadiran tamadun luar telah membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Melayu. Setara dan kesannya kita dapat melihat dalam semua aspek kehidupan dari segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya sehingga kini. Hal ini bermaksud setiap aspek tersebut sedikit sebanyak menambah baik cara hidup masyarakat Melayu sekaligus menyempurnakan setiap sistem yang dijalankan. Namun begitu, terpulang kepada masyarakat untuk menilai perkara yang positif dan negatif daripada pengaruh yang telah dibawa dari luar ini atau pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Jadi, saya sudahi dengan ucapan sekian. Terima kasih.